أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين، وانصرنا على هؤلاء الذين يعذبوننا ويصدوننا عن سبيلك. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أهديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita sambung perbincangan kita sirah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh membawa kapal. Nabi Nuh telah mengingatkan kepada kaumnya supaya beriman kepada Allah, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau durhaka kepada Allah nanti turun bala. Dan Nabi Nuh memberi amaran banjir besar akan berlaku. Lalu dia pun membuat persiapan untuk menghadapi kemungkinan itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh membawa kapal Safinatul Najah untuk menyelamatkan kaumnya yang beriman daripada badai.
di mana Allah SWT berfirman, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhtibni fil ladzi nazalamu innahu mughraqun. Dan buatlah bahtera ini perahu besar dengan pengawasan serta kawalan kami, dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membawanya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh AS supaya buat kapal besar untuk menyelamatkan golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perahu besar ini di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang mengawasinya. Allah sendiri yang mengawasinya, di mana Allah nak menyelamatkan kaum yang beriman supaya mereka selamat, dan Allah akan membinasakan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh memanggil selamat 4 orang tukang kayu membantu dan membuat kapal tersebut di suatu kawasan yang agak jauh daripada orang. Ada cari kepala-kepala tukang lah. Dan dia pergi ke satu tempat yang orang tempat yang jauh sikit daripada tempat orang. Maka disitulah Nabi Nuh membuat bahtera, membuat perahu besarnya. Ada pendapat menyatakan kapal tersebut dibuat daripada kayu koka. Ada pendapat, ada semestinya pendapat itu betul. Ada pendapat menyatakan kayu koka digunakan untuk membuat bahtera Nabi Nuh. Kalau kita pergi Mekah, ada orang jual kayu koka. Bosebeh. Dia kata kayu koka ni, biasanya kalau bosebeh kayu koka tu harganya boleh tahan juga. Bukan murah dan kerah. Tak tahulah kayu koka semua ke tak. Biasa orang jual buah-buah kesebeh yang dia kata ni kayu koka. Jadi dikatakan bahtera Nabi Nuh ini dibuat daripada kayu koka, satu jenis kayu yang keras. Kalau kita sini kayu cengah lah. Kalau kita sini kayu cengah. Kayu cengah ni dia tahan lama. Buat perahu berat kayu cengah, tapi kalau buat perahu tu tahan lama. Kayu cengah. Di mana kayu cengah ini dia panjang usia, dan ada sebuah sebatang pokok kayu cengah dekat Dumung dikatakan umur 100 tahun lebih. 100 tahun lebih umur. Sebatang pokok cengah dekat Dumung. Betulkah perahu Nabi Nuh ini dibuat daripada kayu koka? Betulkah? Tidak ada asas menyatakan kapal itu dibuat daripada kayu koka. Ini pandangan saja, ini pendapat saja. Asas menyatakan perahu Nuh dibuat daripada kayu koka ini tak ada asas pun. Tak ada asas yang konkret. Cuma pandangan menyatakan bahtera Nabi Nuh ini dibuat daripada kayu koka. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui sebenar-benar kayu yang digunakan untuk membuat kapal itu. Jadi sebenarnya tak ada siapa pun yang tahu kayu jenis apa digunakan untuk membuat kayu koka, untuk membuat bahtera Nabi Nuh ini. Cuma ada pandangan, ada pendapat menyatakan bahtera Nabi Nuh dibuat daripada kayu koka. Ketika kapal sedang dibuat, kaumnya terus mengejek dan mempersendakan Nabi Nuh dengan menyatakan tak belayar di mana kapal Nabi Nuh ni. Dia persendakan Nabi Nuh. Pendek kata daripada awal lagi, sampailah teguh-meneguh dia mengejek Nabi Nuh, dia persendakan Nabi Nuh, dia kata macam-macam kepada Nabi Nuh. Dan Nabi lain pun gitu juga. Apa tak kata kepada Nabi Nuh? Jadi kata kapal Nabi Nuh nak belayar mana? Dia buat atas darat ni. Lagi belayar mana kapal Nabi Nuh ni? Mereka mempersendakan dengan menyatakan hendak belayar di atas darat lah.
Yang dia buat kapal ni nak pelayan darat lah. Itu antara ayat-ayat kaum Nabi Nuh mempersendakan Nabi Nuh. Mungkin dia akan tipu kita. Mungkin dia akan tipu kita ni. Mereka mengejek, mereka ni akan tipu kita. Mereka mengelilingi Nabi Nuh saling mengejek dan mentertawakan baginda. Sebagaimana dia disebut dalam surah Hud ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Mereka mengejek, mereka menghina Nabi Nuh, mereka mempersendakan Nabi Nuh. Kapal ni nak di mana? Nak belayar tak darat lagi. Mereka mengejek Nabi Nuh. Nabi Nuh AS menghadapi ejekan dan sendaan kaum itu dengan tenang dan sabar. Itulah sifat para anbiya. Walaupun mau kata macam-macam, mau ejek dengan perkataan-perkataan yang tak sedap didengar oleh telinga, tetapi mereka menghadapi perangai kaum ini dengan tenang dan sabar. Sebagaimana Nabi Muhammad menghadapi kaumnya, Nabi Musa menghadapi kaumnya, Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya. Nabi ini diberikan ketenangan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi Nuh dipersenda dan diejek dengan kata-kata yang menyakitkan hati, dia sabar. Dan ini sifat pendakwah, kena ada kesabaran yang tinggi. Pendakwah ni kalau tidak ada kesabaran, tak jadi. Sebab orang kata macam-macam kepada pendakwah, maka mereka mestilah sabar menghadapi kerana kata-kata yang tidak menyedapkan telinga mereka. Mereka menghina Nabi Nuh AS dengan berbagai-bagai bentuk penghinaan. Tetapi baginda menjawab dengan tenang, menyatakan banjir besar akan tiba dan akan membinasakan orang yang durhaka kepada Allah SWT. Nabi Nuh jawab dengan tegas. Nabi Nuh kata, tujuan dia buat bahtera ini tak ada lain tak bukan untuk menyelamatkan manusia supaya tidak ditenggelami dalam banjir besar. Akan berlaku banjir yang besar yang tidak pernah berlaku sebelum daripada itu. Akan berlaku banjir besar, air turun daripada langit mencurah-curah, daripada bumi air memancuk, air matahari memancuk daripada perut bumi. Bila atas turun, kat bawah pun naik cepat, air itu melonjak naik tinggi sampai gunung yang tinggi pun tenggelam. Gunung tinggi pada waktu itu bernama Gunung Cuti yang tenggelam. Bila sampai masa ini turunlah banjir. Bila datang banjir, tentulah siapa yang bila datang banjir, tahulah siapakah yang akan diseksakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah yang akan menerima hukuman ini dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Adapun mereka yang beriman kepada Allah bersama dengan Nabi Nuh selamat. Selamat. Mengikut penulis sirah Nabi-Nabi, agama penulis sirah Nabi-Nabi ini, mereka menyatakan kapal itu mempunyai 7 tingkat. Besar 7 tingkat. 7 tingkat ini besar. Besar setara mana? Wallah mana. 7 tingkat. Kapal-kapal yang orang pergi Mekah dulu tak sampai 7 tingkat rasanya. Kapal haji yang digunakan untuk membawa jemaah haji Malaysia, dia selalu naik kat Pulau Pinang dan kat Kelang dulu. Sebelum tahun 75 ada silap. Lepas pada tu ada lagi dari kapal laut. Taklah sama 7 tingkat. Bahtera Nabi Nuh dikatakan oleh penulis sirah 7 tingkat. 7 tingkat. 7 tingkat. Dan pendapat yang lain ada setengah pula menyatakan 3 tingkat. 3 tingkat ada pendapat yang lain. Untuk diisi dengan berbagai jenis makhluk. Bukan saja golongan beriman yang akan menumpang naik atas bahtera Nabi Nuh ini, tetapi makhluk lain, binatang-binatang pun tumpang juga duduk di atas bahtera Nabi Nuh. Pemberian kapal itu melibatkan 4,340 keping papan yang dibelah oleh pengikut Nabi Nuh. Jadi pengikut Nabi Nuh ni yang beriman kepada Allah belah kayu, buat papan, jumlahnya 4,340 keping papan.
besar juga ni. 4,340 keping bakar. 4,000 lebih keping bakar yang dibelah oleh pengikut Nabi Nuh. Mereka tebang pokok, mereka belah. Oh, kita pun dulu belah juga kayu, buat macam-macam. Mereka belah kayu dan jumlahnya 4,340 keping bakar. Satu jumlah yang banyak. Kapal itu tingginya 1,000 kas. Tinggi 1,000 kas. Yang lebarnya 400 kas serta mempunyai 50 layar. Biasa perahu kat laut kita ni selayar je lah. Selayar 2 layar gitu ya. Ni banyak layar ni, 50 layar. Maknanya perahu ni perahu yang besar, bukan sembarangan. Menurut Qatadah, ulama yang masyhur pada zaman dahulu, menurut Qatadah, panjang kapal itu ialah 300 hasta. Ini pendapat Qatadah. Panjang kapal ini ialah 300 hasta dan lebarnya 50 hasta. 300 hasta ni panjang sepanjang mana kan? 300 hasta ni panjangnya, panjang kapal bahtera ni, dan lebarnya 50 hasta. Mana besar dah? Besar. Al-Hasan menyatakan panjangnya 600 hasta. Panjang lagi. Ini pendapat Al-Hasan. Dia kata 600 hasta dan lebarnya 300. Ini pendapat ahli sejarah ataupun ulama zaman dulu. Ibnu Abbas pula menyatakan panjangnya 1,300 hasta. Ibnu Abbas ni orang terkenal lah. Seorang tokoh yang terkenal, ulama yang besar, menyatakan panjang dia 1,300 hasta dan lebarnya 600 hasta. Panjang 1,300 hasta dan lebarnya 600 hasta. Lagi besar. Bagaimanapun saiznya yang sebenar, wallahu a'lam, tak ada siapa pun yang tahu. Ini pandangan. Ini pandangan tokoh-tokoh yang terkenal, terutama sekali Ibnu Abbas. Ini tokoh yang terkenal. Dia kata 1,300 hasta panjang dan lebarnya 600 hasta. Jadi kalau berdasarkan kepada pendapat Ibnu Abbas, menunjukkan bahtera Nabi Nuh ini semua bahtera yang besar. Padahal maknanya kayu saja, papan saja 4,340 keping papan. Setambung, kalau kita setambung papan 4,340 keping papan daripada pokok yang telah dibelah dan dijadikan papan-papan oleh golongan beriman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita tak payah soal sangat berapa besar pun. Itu hijau zaman dulu yang cuma diberikan pandangan oleh tokoh-tokoh yang tertentu. Antaranya Ibnu Abbas menyatakan panjangnya 1,300 hasta dan lebarnya 600 hasta. Dengan ketekunan bekerja, akhirnya kapal itu siap. Anda buat ni tidak mudah juga lah. Masanya mengambil masa yang panjang. Mereka tekun, kerana tekun itulah menyebabkan seseorang itu berjaya. Apa saja kalau tidak tekun, tidak bersungguh-sungguh dan jadi, apa saja, mesti tekun, mesti bersungguh-sungguh dan istiqamah. Istiqamah itu buat sama. Walaupun tak buat secara besar, tapi buat. Nabi Nuh bersama dengan kaumnya buat kapal ini dengan tekun, bekerja dengan tekun, akhirnya siap. Akhirnya kapalnya siap. Dan mereka segera bermusyawarah dengan kapal itu. Mereka bermusyawarah dan mengambil keputusan dengan ketekunan bekerja, akhirnya kapal itu siap. Bila kaum Nabi Nuh dapat tengok kapal itu siap, lalu mereka pun bermusyawarah. Kaum Nabi Nuh yang jahat ni, mereka tengok kapal siap dah, lalu mereka pun bermusyawarah bagaimana untuk memusnahkan kapal Nabi Nuh ni. Mereka cara nak bakar kapal Nabi Nuh.
Mereka bermusyawarah dan mengambil keputusan untuk membakar bahtera Nabi Nuh ini. Setiap lapisan rakyat termasuk orang cacat pergi memusnahkan kapal tersebut. Mereka membakar dengan api yang besar dan mereka menyangka kapal itu musnah sama sekali. Mereka ambil api, menyalakan api dan dibakar bahtera Nabi Nuh. Mereka rasa kapal ini musnah sama sekali, sebagaimana kaum di zaman Nabi Ibrahim AS. Mereka kumpul kayu api tinggi besar-besar. Mereka bakar Nabi Ibrahim. Mereka menyangka Nabi Ibrahim itu matilah dalam timbunan kayu-kayu api yang besar, tapi Allah yang jaga Nabi Ibrahim AS. Maka begitulah juga dengan Nabi Nuh. Allah tidak mengizinkan kapal Nabi Nuh itu dibinasakan, sebab Allah yang perintah supaya buat kapal. Allah yang perintah Nabi Nuh supaya buat kapal, buat bahtera, maka Allah jaga. Allah itu maha berkuasa menjaga bahtera Nabi Nuh. Kapal itu tidak terjejah sedikit pun. Walaupun mereka kapal itu tidak terjejah sedikit pun. Kayunya keras, tak jejak. Itulah mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh AS. Jadi bila mereka membakar dengan api, sifat api ini, dia bila bakar dia hangus. Sifatnya begitu. Tapi kalau api tidak boleh membakar tubuh Nabi Ibrahim AS, tidak membinasakan salah bulu roma Nabi Ibrahim pun tidak. Begitulah yang berlaku pada Nabi Nuh. Kapal yang dibakar itu tidak hangus, tidak hangus. Itu mukjizat. Bagaimanapun mereka menuduh mukjizat itu sebagai perbuatan sihir. Mukjizat Nabi-Nabi, mereka kata ini bukan mukjizat, ini sihir. Ini sihir. Nabi Nuh bersabar menghadapi perbuatan khianat kaum itu. Kegagalan membakar kapal tersebut tidak mematahkan semangat mereka untuk mengkhianati Nabi Nuh. Bila mereka gunakan Nabi untuk membakar bahtera Nabi Nuh dan tidak berjaya mereka bakar bahtera Nabi Nuh, mereka tidak patah semangat. Kok mana sekarang mereka nak memusnahkan juga bahtera Nabi Nuh ini. Lalu mereka terus merancang, bermusyawarah dan mengambil tindakan seterusnya. Itu pakat dibelok atas bahtera Nabi Nuh. Buang najib. Mereka meletakkan najib di atas bahtera Nabi Nuh. Gambar-gambar pakat pergi gambar-gambar. Pakat pergi gambar-gambar dia belok situ. Perangai wuduh tanya. Dia belok atas bahtera Nabi Nuh. Termasuk orang buta. Termasuk orang buta pun pergi juga. Pada dia buta pergi juga belok atas bahtera Nabi Nuh. Seorang daripada orang buta ni, ketika dia sedang belok, jatuh atas najihnya sendiri. Bila jatuh atas najih, kena kat mata, celek mata. Allah ni boleh buat belaka. Allah boleh buat belaka dengan kuasa dia sebagai satu pengajaran untuk seluruh manusia supaya belajar daripada kisah hidup Nabi Nuh AS ini. Mana setiap perbuatan jahat akan mendapat balasan daripada Allah SWT. Sesuatu yang berlaku itu ada sebab musabah dia. Ada sebab musabah. Macam anak dengan mak ayah. Gua anak jadi sakit gini ni. Cek, adakah kita pernah buat sesuatu pada mak kita, pada ayah kita? Pernah ada kita buat sesuatu yang menyakitkan hati mak dan ayah? Sakit gini ni. Ada sebab dia nak jadi sesuatu perkara itu dengan sendiri. Mereka ada sebab dia. Kumar tu kumar lah. Begitulah juga seorang isteri jadi kecok-kecok, tiba-tiba jadi kecok-kecok. Jadi bila cek tengok rupa-rupanya keluar rumah tak beritahu suami. Sedangkan nak keluar rumah dekat pun kena beritahu suami nak keluar rumah. Dia keluar tak beritahu suami dia. Tiba-tiba sakit kaki. Itu merupakan
Orang yang berfikir dia mengambil intibar, sungguh aku pernah keluar rumah berjalan tak beritahu suami. Jadi begitulah yang berlaku kepada Nabi Nuh AS. Kau yang degil ini, mereka pakat dibelok atas bahtera Nabi Nuh, termasuk orang buta, dan mereka jatuh dalam najis itu. Banyak najis itu, penuh atas perahu bahtera Nabi Nuh, penuh. Jatuh orang buta ni dalam najisnya, dan najis yang banyak itu celak mata. Celak mata. Ini merupakan mukjizat. Mukjizat ini menggemparkan seluruh masyarakat. Jadi bila orang buta dicelak mata dengan sebab jatuh dalam tahi, jadi pakai ria rendah agama. Pakai ria rendah. Allah, orang buta celak dah jatuh dalam tahi. Orang ramai yang menghadapi pelbagai masalah kesihatan dan kecacatan, beramai-ramai pula pergi mengambil najis itu untuk dijadikan ubat, sehingga najis dalam kapal itu hilang sama sekali. Jadi orang ada penyakit, macam-macam jenis penyakit, berbagai-bagai jenis penyakit, pakai lagi kutip pula tahi dalam kapal tersebut. Orang sakit gini, ada orang sakit gini, berbagai-bagai penyakit, pergi duduk kiki hamil. Najis yang banyak tu pakai ambil dah. Bila dah habis pakai kiki atas perahu tu. Hati sakit baki tu untuk dijadikan ubat. Pakai kain, berhenti ambil semua sekali. Sampai bersih. Bahtera Nabi Nuh sampai jadi bersih, macam balik asal. Bagaimanapun orang yang tidak beriman terus berdegil juga, dan mereka tenggelam dalam kesesatan. Walaupun mukjizat itu hebat, dapat memulihkan penyakit, berbagai-bagai jenis penyakit, termasuk orang buta atau jelek, tetapi hak lagi tetaplah degil, tak berganjak sikit pun, kerana mereka tetaplah jahat macam biasa. Bila tanda-tanda banjir akan berlaku, Nabi Nuh AS memerintahkan pengikutnya seramai 83 orang yang beriman naik kapal dengan membawa bersama mereka binatang-binatang jinak dan liar pada juga, berpasangan. Manakala kucing berpasangan, kalau kambing berpasangan, binatang ini naik berpasangan di atas bahtera Nabi. Mana padat lah kalau besar pun, sebab binatang pada juga. Dibawa masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh, dan juga benih-benih pokok pun dibawa naik juga, benih pokok. Sebab ni banjir besar akan berlaku ni. Banjir besar akan berlaku, sebagaimana Allah sebut dalam surah Hud ayat yang ke-40, hatta idza jaa amruna wa farat tanuru kunna qul nahmilu fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana wa ma amana ma'hu illa qalil. Sehingga bila datang hukum kami untuk membinasakan mereka, dan air memancuk dari muka bumi, air matahari itu turun daripada muka bumi, daripada atas turun hujan dengan lebat, taufan, maka kami berfirman kepada Nabi Nuh, Allah berkata kepada Nabi Nuh, bawalah dalam bahtera itu 2 dari tiap-tiap sejenis haiwan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukum azab atasnya. Juga bawalah orang-orang beriman, dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-sama melainkan sedikit saja. Jadi mereka yang beriman bersama dengan Nabi Nuh seramai 83 orang. Adapun yang lain tidak mahu bersama dengan Nabi Nuh, mereka terus menentang Nabi Nuh, dan mereka menyatakan mereka akan panjat gunung yang tinggi. Degil tak degil itu, sombong tak sombong, mereka tidak menerima pelawaan Nabi Nuh, ajakan Nabi Nuh naik atas bahtera, tetapi mereka menentang.
Mereka menentang Nabi Nuh, termasuk ahli keluarga Nabi Nuh sendiri. Ahli keluarga Nabi ni pun ada yang jenis pelanggar tak molek. Golongan yang tidak beriman tak mau naik bahtera Nabi, termasuklah isteri Nabi Nuh yang bernama Wafilah. Isteri Nabi Nuh ni namanya Wafilah. Isteri Nabi Lut pun satu seorang daripada isteri yang diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka kerana mereka ini menentang suami mereka. Mereka menolak suami mereka. Isteri Nabi Nuh bernama Wafilah. Dan juga seorang anak Nabi Nuh bernama Kanaan. Anak laki-laki Nabi Nuh bernama Kanaan. Dan isteri Nabi Nuh bernama Wafilah. Dia tak mau naik. Nabi Nuh ajak dah tapi tak nak juga. Mereka menolak kerasulan Nabi Nuh AS. Menolak kerasulan ni kira berat. Menolak kerasulan itu kira berat. Mereka menolak kerasulan Nabi Nuh AS kerana beberapa alasan. Pertama, bagi mereka Nabi Nuh adalah manusia biasa yang sama kedudukan seperti mereka juga. Jadi mereka anggap Nabi Nuh macam orang lain juga. Sedangkan Nabi Nuh ni Nabi, bukan sembarangan Nabi. Nabi telah tinggi juga, pangkat kenabiannya tinggi. Mereka tolak Nabi Nuh kerana mereka anggap Nabi Nuh orang biasa macam mereka juga. Itu alasannya. Yang kedua, pengikut Nabi Nuh adalah terdiri daripada golongan yang lemah, golongan miskin, golongan petani, buruh, golongan mustad'afin. Nabi Muhammad pun gitu juga. Ketika Nabi memulakan dakwah di Mekah, yang ikut Nabi ni orang lemah-lemah, orang miskin, anak-anak muda. Itulah golongan yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun golongan yang berpangkat, golongan yang kaya raya, yang berpengaruh di Mekah pada waktu itu, mereka menentang habis-habisan. Mereka menentang Nabi Muhammad sampai ke peringkat mereka bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka tuduh Nabi Nuh dan pengikutnya sebagai pembohong. Dituduh Nabi Nuh dan pengikut Nabi Nuh sebagai pembohong, tetapi tidak dapat mengemukakan bukti. Mereka tuduh Nabi Nuh sebagai pembohong dan tidak dapat mengemukakan bukti, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Hud ayat yang ke-27. Kemudian air terus mencurah-curah turun daripada langit, daripada perut bumi memancuk tubik mata air. Dengan begitu kuatnya tubik mata air, dan air pun naik dengan cepat. Air naik dengan cepat sampai gunung tenggelam, gunung yang tinggi tenggelam. Setelah semua orang-orang yang beriman berada di dalam bahtera Nabi Nuh, maka hujan pun turun. Bila mereka berada di bahtera Nabi Nuh, hujan pun turun, mencurah-curah, lebat. Hujan ni kena turun lebat ni sekejap je. Macam berlaku kat kita lah juga. Hujan turun dengan lebat, tambah-tambah pula tidak ada saliran. Tak ada saliran, tak ada parit besar untuk dialirkan air. Cepat naik air. Sebagaimana berlaku kat Kemaman, berlaku kat Kuala Keran, berlaku kat mana-mana. Maka hujan pun turunlah mencurah-curah dengan lebat. Mata air daripada bumi pun memancuk keluar begitu banyak. Keadaan itu menjadikan dunia dilimpahi dengan air secara menyeluruh. Mana ini bukan setakat di bumi semenanjung tanah Arab, di sini hampir seluruh dunia berlakunya banjir besar, hampir seluruh dunia. Di negara lain pun juga berlakunya banjir yang besar. Angin bertiup dengan kencang menjadikan suasana banjir itu luar biasa. Angin bertiup dengan kencang, dengan kuat, menjadikan banjir itu banjir yang sangat luar biasa. Bagaimana Al-Quran menggambarkan suasana ini dalam surah Al-Qamar ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Gambaran banjir besar yang sangat dahsyat ini dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Hatta idza jaa amruna
wa farat tanuru kulna hamil fiha min kulli zawjain, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Hud berhubung dengan banjir besar ini. Allah perintah supaya bawa naik binatang-binatang, pokok-pokok, dan orang beriman tumpang naik bersama atas bahtera Nabi Nuh yang berjumlah 83 orang, di mana Allah SWT akan menyelamatkan mereka. Setelah golongan yang beriman semua yang berada di atas kapal itu, Nabi Nuh pun berdoa, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Itu ada doa Nabi Nuh. Kita pun kalau kita lalu litah jambatan, kita litah jambatan terutama moleklah kita baca bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Kita naik perahu, naik bot, molek kita baca doa Nabi Nuh ini supaya Allah selamat sepanjang kita berada di atas kenderaan air ini. Perahu, bot, kena kira lah. Litah jambatan pun disunatkan kita membaca doa Nabi Nuh ini. Dan ketika itu berkatalah Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, naiklah kamu ke atas bahtera ini dengan selamat, sambil mereka berkata, dengan nama Allah bergerak lajunya dan berhentinya, sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dengan doa tersebut Nabi Nuh AS berlayar menempuh gelombang yang besar. Gelombang yang besar bila suasana banjir itu besar, air tinggi dan luah, kawasan yang agak luas, maka gelombang pun jadi besar bila ditiup oleh angin yang kuat, macam air laut. Golongan yang tidak beriman dengan angkuh memanjat gunung cuti untuk menyelamatkan diri, tetapi air terus naik membuluh mereka. Gunung orang yang angkuh ini termasuk anak dan isteri Nabi Nuh sendirilah, ada orang tadi. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka panjat gunung, ramai panjat gunung, air semakin tinggi, air kejar mereka. Mereka naik panjat gunung, air kejar mereka. Semakin tinggi mereka naik, semakin tinggi pula air. Golongan yang tidak beriman dengan angkuh memanjat gunung judi untuk menyelamatkan diri, tetapi air terus naik. Antara yang memanjat gunung tersebut ialah istrinya Wafilah dan anaknya Kan'an. Ini dua orang ni, termasuk anak dan istrinya sendiri, isteri Nabi Nuh yang bernama Wafilah. Nabi Nuh AS mengajak anaknya itu, tapi dia menolak. Dia ajak istrinya menolak dengan sombong, dengan angkuh. Kata, mari naik sini, mari. Mereka jawab Nabi Nuh dengan sombong dan angkuh, kami nak panjat gunung. Baginda terus mengingatkan mereka bahawa tidak ada siapa yang selamat dalam menghadapi seksaan Allah SWT melainkan orang beriman. Nabi Nuh memperingatkan kepada kaum orang yang tak beriman tak selamat. Sesiapa yang nak selamat kena beriman, naik atas bahtera aku ini. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada sesiapa pun ketika mengenakan hukumannya ke atas orang-orang yang durhaka, walaupun keturunan Nabi sendiri. Iman bukan diwarisi. Iman ini bukan diwarisi. Ayah yang hebat belum tentu anak juga hebat. Toki terkenal ulama hebat zaman dulu, belum tentu cucunya boleh menurun toki. Iman bukan diwarisi, tapi iman ini mestilah dibina dengan bersungguh-sungguh, beramal dengan bersungguh-sungguh. Begitulah juga dengan keluarga Nabi Nuh AS, anak Nabi Nuh Kan'an dan isteri Nabi Nuh Wafilah. Walaupun dia diajak naik ke atas bahtera, dia tolak dengan angkuh. Dia menyatakan dia akan memanjat gunung. Wa yajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuh lahu wa kana fi ma'zil ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin.
Mereka semua naik, dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka ke dalam ombak seperti gunung, ombak tinggi macam gunung, ombak tinggi macam gunung. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah. Nabi Nuh masih lagi sempat memanggil anaknya, mari naik atas bahtera ni, mari. Tapi anaknya tidak mempedulikan. Sombongnya anak Nabi Nuh, angkuhnya anak Nabi Nuh, mereka tidak mempeduli. Anak Nabi Nuh AS menjawab dengan angkuh, mereka akan mendaki gunung, tetapi air terus mengejar mereka, sehingga gunung yang tinggi itu tenggelam juga, sebagaimana yang disebut dalam surah Hud ayat yang ke-43. Begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan hukuman kepada hamba-Nya tanpa memilih keturunan dan warna kulit. Allah Subhanahu wa taala bila nak menjatuhkan hukuman kepada manusia, dia tak kira anak siapa, tak kira keturunan mana pun. Yang bersalah tetap dihukum, yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana Allah menghukum isteri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh. Anak Nabi, isteri Nabi. Tetapi Allah menghukum kerana mereka ini tidak bersama dengan Nabi Nuh AS. Kanaan dihanyutkan oleh gelombang besar dan tenggelam di tengah-tengah gelombang itu. Anak Nabi sendiri pun jika durhaka kepada Allah tetap menerima hukuman yang sama seperti orang lain juga. Anak Nabi sendiri pun kalau durhaka kepada Allah tetap menerima hukuman sebagaimana disebut di dalam surah Hud ayat yang ke-45. Nabi Nuh merayu kepada Allah SWT supaya menyelamatkan anaknya. Bagaimana sekalipun ayah dengan anak ada perasaan kasih sayang tu ada. Nabi Nuh merayu kepada Allah supaya selamat anaknya. Selamat walaupun anaknya tak nak ikut, tak nak naik bahtera. Nabi Nuh masih merayu kepada Allah supaya selamat anaknya. Tetapi Kanaan mati bersama dengan golongan kafir kerana dia tidak beriman dan tak mau naik bahtera Nabi Nuh. 3 anaknya yang lain yang terdiri daripada Sam, Ham dan Yafis selamat. Hak lain selamat. Yang tak selamat ini ialah Kanaan itu yang tak selamat. Adapun anaknya yang bernama Sam, yang bernama Ham, yang bernama Yafis selamat. Itu selamat. Penulis sirah Nabi menyatakan Sam menjadi tokoh di negeri Arab. Disebut oleh tokoh-tokoh sejarah bahawa anak Nabi Nuh yang bernama Sam ini jadi tokoh terkenal di negeri Arab. Ham, tokoh Habsyi di mana Afrika, di negeri Habsyah. Yafis, tokoh Rom, terkenal di negeri Rom, di negeri Putih. Disebutkan oleh penulis sejarah, anak Nabi Nuh yang bernama Sam menjadi orang terkenal di negeri Arab. Anak Nabi Nuh yang bernama Ham menjadi tokoh terkenal di negeri Afrika, negeri Habsyah Afrika. Dan anak yang bernama Yafis menjadi tokoh yang terkenal di Eropah, di Rom. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan zuriat keturunannya sahaja yang orang-orang yang tinggal hidup setelah kami binasakan kaum yang kafir. Maknanya anak Nabi Nuh yang 3 orang ini selamat. Nabi Nuh AS sangat sedih dengan kematian anaknya yang bernama Kanaan. Walaupun pertalian darah di antara anak dengan bapa ni rapat, anak dengan bapa, darah hanya mengalir dalam tubuh anak. Tetapi disebabkan perbezaan akidah, maka mereka itu dikira bukan ahli keluarga. Tak sama akidah, bukan ahli keluarga. Sebagaimana Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan ayahnya. Abu Ubaidah dia belah kepala ayahnya dalam perang Badar. Begitulah juga anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan.
walaupun ada pertalian darah, tapi oleh kerana akidahnya berlainan, mereka tidak beriman kepada Allah SWT, keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman ini, maka dari segi hubungan keluarga tak ada. Hubungan kekeluargaan yang tidak ada. Nabi Nuh diingatkan oleh Allah SWT supaya memohon sesuatu perkara yang dia tidak tahu mengenainya, di mana Allah menyatakan, Allah beritahu pada Nabi Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan daripada keluargamu. Allah kata pada Nabi Nuh, anakmu itu bukan keluargamu, kerana dia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufuran. Putus hubungan denganmu dengan sebab kekufuran. Dari segi buat baik, kena buat baik. Walaupun ayah tu masih kafir ataupun anak tu kafir, tapi hubungan dari segi buat baik, anak mesti buat baik kepada ahli keluarga. Allah menyatakan, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu ini bukan daripada keluargamu, bukan pada keluargamu. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlika, anakmu ini bukan keluargamu, kerana dia ini kufur. Sesungguhnya bahawasanya bukan amal soleh, maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarang daripada menjadikan orang yang jahil. Allah melarang Nabi Nuh memohon sesuatu kecuali bila benar-benar yakin tentang kebenaran. Maknanya bila nak pohon kepada Allah, benda yang kita tak tahu, jangan minta dengan Allah SWT, melainkan betul-betul tahu. Allah SWT telah menentukan bahawa orang yang durhaka tidak akan selamat daripada azabnya. Orang yang durhaka kepada Allah, kaum Nabi Nuh yang jumlahnya ramai yang durhaka kepada Allah, termasuk ahli keluarganya yang ahli keluarganya sendiri yang tidak beriman, semuanya tidak selamat mereka. Kasih sayang seorang ayah kepada anaknya tidak boleh menggugurkan hukum Allah SWT. Anak salah-salah, anak salah-salah. Nabi Muhammad berkata, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, potong tangan dia. Tak kira anak sendiri pun. Dari segi undang-undang Allah ni mesti dilaksanakan. Tak boleh kerana orang ni ada kaitan dengan kita, ada hubungan dengan kita, bila nak menjatuhkan hukuman, maka dia lepaskan daripada dihukum, walaupun bukti-buktinya banyak sebagai bersalah. Buktinya banyak sebagai bersalah. Bila nak menjatuhkan hukuman, ini orang kita, ini anak beranak kita, ini kawan-kawan kita, lepaskan dia. Tak boleh begitu. Sebab Nabi Muhammad berkata, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan. Sebab itulah di dalam Islam ini, hakim ini satu tugas yang sangat berat dan mencabar. Imam Abu Hanifah bila diperintahkan oleh pemerintah pada waktu itu untuk menerima jawatan qadi, dia tak tahu. Dia tak mahu terima jawatan qadi. Sampailah dia dipenjarakan, tak nak terima jawatan. Hari ni orang rebut nak jadi qadi. Hari ni orang rebut jadi hakim. Imam Abu Hanifah dia tolak. Lalu dia dipenjara. Ketika dia berada dalam penjara, orang bawa mak dia masuk dalam penjara supaya pujuk anak terima jawatan qadi. Dia tolak juga. Akhir sekali dia diracun dalam penjara. Dia diracun dalam penjara, mati Imam Abu Hanifah. Nabi kata, hakim dua akan neraka, satu ke syurga. Jawatan hakim ni satu jawatan yang sangat mencabar. Bila silat-silat hari bulan, buat tidak adil, berlaku tidak adil ketika nak menjatuhkan hukuman, dua hakim ke neraka, satu hakim ke syurga. Jadi muslimin muslimat, kita setakat dulu untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.